me do my two-step. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kumpulan kami hari ini akan membincangkan tentang gejala dan juga masalah keruntuhan moral. Jadi, manusia semakin hari semakin rakus mengejar arus pemodenan dan kemajuan duniawi. Dalam masa itu, kita hampir terlupa pembangunan rohaniah yang seharusnya seiring dengan kemajuan duniawi. Maka tidak hairanlah umat Islam masa kini hanyut dengan arus pemodenan ini. Malah, kebanyakan masalah sosial kini diterajui oleh sebilangan besar umat Islam, khususnya golongan remaja. Dan gejala keruntuhan akhlak ini merupakan satu isu yang sangat meruncing pada masa kini. Pelbagai kejadian yang amat merunsingkan berlaku di hadapan mata kita maupun yang didedahkan di dalam kereta akhbar. Ia juga bukan sahaja berlaku dalam kalangan generasi muda dan remaja, malah turut terpalit dalam golongan dewasa. Dan keruntuhan akhlak semakin hari kelihatan semakin membesar dan serius. Kita juga tidak memandang indah tentang perkara ini oleh kerana kebiasaan yang berlaku. Kita pada hari ini akan membincangkan isu sosial dengan menekankan punca-punca yang membawa kepada wujudnya masalah ini dan juga langkah-langkah yang sewajarnya diambil oleh pelbagai pihak bagi mengurangkan dan seterusnya mengatasi masalah ini. Betul Muhammad Danish, apa yang awak cakap tadi. Okey, kalau kita tengok sekarang ni, sejak kebelakangan ini, keruntuhan moral dan sosial remaja dan pelajar merupakan isu yang sering diperkatakan oleh orang ramai lah. Maksudnya masyarakat di Malaysia ni, bukan saja masyarakat di Malaysia, malah di luar Malaysia juga kita boleh tengok keruntuhan moral ni sangat berluasa dalam kalangan remaja. Okey, jadi keruntuhan moral dan sosial dapat didefinisikan sebagai individu yang tidak mempunyai disiplin yang baik. Mereka ni dia terlibat dalam masalah ini biasanya mempunyai perangai yang buruk, tidak sopan dan sering melakukan aktiviti-aktiviti yang kurang sihat. Contohnya saya bagi kat sini, menagih dadah, mengamal amalan seperti melepak, bosia, bojan, merompak, merogol, memukul guru sekolah dan sebagainya. Jadi masalah keruntuhan moral ni adalah disebabkan oleh banyak faktor, sebagai contoh faktor keluarga atau individu itu sendiri, media massa dan sebagainya. Jadi masyarakat Malaysia harus memandang masalah ini dengan lebih serius kerana ia berhubung kait dengan penyediaan sumber tenaga kerja dan manusia pada masa yang akan datang, yang di mana dapat merealisasikan wawasan 2020. Jadi kita kena tengok langkah-langkah apa yang perlu diambil yang seharusnya wujud dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jadi di sini kita akan membincangkan dengan lebih lanjut mengenai masalah keruntuhan moral ni. Kita boleh menjemput dua orang lagi panel, iaitu Anis dan Farah. Jadi dipersilakan Anis dan Farah. Terima kasih Intan dan Danish. Jadi betul ya, masalah keruntuhan moral ni sangatlah penting untuk kita mengambil berat. Jadi apakah pendapat Anis? Saya setuju, terutamanya kebelakangan ini banyak yang kita dengar hal-hal yang berkaitan dengan pelajar, iaitu dia sangat relevan dengan kita. Jadi marilah kita mulakan dengan subtopik yang pertama. Okey, saya akan sambung tentang subtopik yang pertama, iaitu penyalahgunaan bahan terlarang. Okey, so penyalahgunaan bahan terlarang ni dia sering berlaku dalam kalangan remaja, bukan sahaja dalam kalangan remaja. Sekarang kita tengok orang dewasa yang sepatutnya menjadi contoh kepada pelajar-pelajar ataupun remaja, tetapi diorang ni juga terlibat dengan penyalahgunaan bahan terlarang ni, di mana mendorong kepada sikap remaja zaman sekarang ni membawa sikap dan contoh yang buruk lah kepada mereka. Jadi antara bahan yang sering disalahgunakan ialah seperti rokok, alkohol, gam, tupetin, ubat batuk dan yang paling kita boleh tengok sekarang ni, dadah yang paling berluasa sekarang ni. Menyalahgunakan bahan seperti dadah ni bermaksud menggunakan bahan yang boleh menjadikan kita ketagih
secara berlebihan atau untuk tujuan lain selain daripada tujuan sebenarnya. Jadi perbuatan menyalahgunakan bahan ni adalah salah dari segi agama dan undang-undang. Bahan-bahan tersebut boleh memudaratkan kesihatan di mana dia akan menjadikan seseorang tu hilang pertimbangan lah. Macam kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Kat dalam ayat ni pun dah cakap kita kena guna harta kita tu, duit kita tu di jalan yang benar lah. Maksudnya kita jangan gunakan duit ataupun harta kita tu untuk membeli benda-benda yang haram, sebab benda tu Allah akan murka, okay? Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kemudaratan dan tidak boleh berbuat hal yang memudaratkan, riwayat Imam Ahmad. Jadi secara amnya, kemudaratan ni tidak patut dilakukan kepada diri sendiri atau orang lain, dan jangan pula melakukan sesuatu yang berguna kepada sesuatu yang tidak berguna kepada diri sendiri tetapi mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Okay, jadi kita boleh tengok penyalahgunaan bahan terlarang ni disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu seperti faktor kekeluargaan, faktor rakan sebaya, media massa dan lain-lain, di mana kalau daripada segi faktor kekeluargaan ni banyak sekarang ni remaja yang ada masalah keluarga, macam ibu bapa bercerai, lepas tu diorang ni tak dapat didikan yang sempurna macam tu, ataupun ibu bapa mereka sendiri yang membuat perkara buruk tersebut, di mana anak-anak kecil ni diorang mengikut ibu apa yang dilakukan oleh ibu bapa diorang. Jadi itu antara salah satu faktor lah. Seterusnya kalau dari segi rakan sebaya, kita boleh tengok remaja ataupun orang dewasa, kalau mereka salah memilih kawan, orang kata kawan yang membawa ke arah keseronokan semata-mata. Jadi perkara-perkara yang macam ni akan berlaku lah, sebab diorang ingat, diorang berfikiran macam kalau diorang buat perkara-perkara macam ni akan mendatang kebahagiaan dekat diorang. Lagi-lagi pelajar lelaki, kalau macam diorang merokok, ambil dadah, diorang akan merasakan diri diorang tu hebat macam tu. Kalau daripada kita bukan tetapi kita boleh tengok sekarang ni bukan lelaki je yang banyak, kita boleh tengok perempuan sekarang ni, diorang di mana banyaklah pengambilan dadah ni dalam kalangan pelajar perempuan, di mana sepatutnya perempuan ni Allah dah lahirkan untuk menjadi seorang wanita muslimah yang baik lah kan, sebab perempuan ni tinggi martabat dia. Jadi kita janganlah, kita kena pilih kawan yang betul-betul yang baik, okay? Cakap pasal penyalahgunaan bahan terlarang ni, ia akan membawa kemudaratan semeluruh kepada diri sendiri. Contohnya, berdasarkan sumber Sinar Harian 2021 di Segamat, seorang peniaga warga emas berdepan 4 pertuduhan memiliki dan menyimpan rokok putih, minuman keras, bunga api dan mercun tanpa kebenaran bernilai RM13,685.90, dan 2 kes itu kerana memiliki minuman keras tanpa lesen yang sah, dan tertuduh akan didakwa ikut Seksyen 76 Akta Eksais 1976 dan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 jika sabit kesalahan. Dan untuk kesalahan yang lain pula akan didenda sebanyak minimal RM128,698.30 dan penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika bersalah. Okey, kat sini kita boleh tengok macam mana pengambilan bahan terlarang tu boleh membawa kemudaratan kepada diri sendiri, bukan sahaja membawa kemudaratan kepada secara orang kata fizikal, tetapi daripada segi mental pun dia boleh memberi kesan. Maksudnya bila dah terjadinya benda-benda macam ni, bila tertangkap kena bayar jumlah yang banyak, and then kena masuk penjara. Kalau daripada segi remaja pula, sepatutnya remaja ni dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Lagi-lagi sekarang kita dah berada di wawasan 2021, sepatutnya Malaysia ni orang kata melahirkan remaja-remaja yang berwibawa dan orang kata educated. So bila diorang terlibat dengan masalah penyalahgunaan bahan terlarang ni, secara automatiknya akan bukan saja efek remaja-remaja yang lain, malah juga akan efek negara kita. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Intan.
Jadi marilah kita pergi ke subtopik seterusnya, iaitu subtopik kedua berkaitan dengan halwat dan penzinaan. Jadi halwat ni dalam bahasa Arab bermaksud perihal perbuatan mengasingkan atau memencilkan diri, contohnya macam menenangkan fikiran, macam bertafakur ataupun memikir ataupun apa-apa je perbuatan yang kita buat bersendirian. Namun ada lagi satu makna, iaitu berdua-duaan di tempat terpencil atau tersembunyi namun antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, iaitu bukan suami isteri, yang boleh dianggap sebagai satu perbuatan sumbang yang melanggar hukum Allah. Jadi hukum berdua-duaan seperti ini adalah diharamkan berdasarkan sebuah hadis yang berkata, janganlah bersunyi-sunyian seorang lelaki dan perempuan melainkan yang bersama-sama tersebut ialah mahramnya. Jadi riwayat Muslim kata Al-Imam Al-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, apabila bersendirian seorang lelaki ajnabi dan seorang perempuan ajnabiyah tanpa adanya orang ketiga bersama keduanya, maka ia berdua-duaan adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Jadi halwat ni hukumnya adalah haram lah. Kaedah fikah pun ada menyebut bahawa apa-apa yang membawa kepada perkara haram maka ia juga turut haram. Hal ini kerana halwat ia merupakan wasilah ataupun jalan ke arah berlakunya zina. Jadi halwat ni lah yang kita maksudkan sebagai masalah moral dan juga sosial di sini. Ia merupakan satu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ini kerana ia merupakan permulaan kepada penzinaan. Jadi kegiatan halwat ni sebenarnya macam lanjutan daripada pergaulan bebas dan pencampuran lelaki dan perempuan tanpa tujuan yang baik. Biasanya perbuatan ni dia tak berakhir macam tu sahajalah, sebab ia akan mendorong lagi kepada perkara buruk yang lain, contohnya seperti seks bebas, bersekedudukan tanpa sah. Jadi apakah lagi yang boleh mendorong kepada perkara-perkara buruk yang lain? Okey, pada pendapat saya, perkara contoh seperti sekarang kita tengok yang berleluasa sekarang ni pembuangan bayi lah. Jadi sebenarnya kesian lah kat sini. Sebenarnya bukan salah bayi tersebut, tetapi salah ibu bapa mereka yang melakukan perkara yang buruk tersebut lah. Jadi sekarang ni itu pendapat saya tentang Betul-betul pembuangan bayi pun terjadi sebab kelahiran yang tak terancangkan. Mereka main buat je, tak fikir masa depan, tiba-tiba dah ada anak, buang begitu saja. Padahal anak tu adalah rezeki kita kan. Jadi apa lagi? Ada lagi ke? Bukan itu sahaja, ia juga akan memberi kesan kepada pasangan itu sendiri. Kerana apa yang mereka buat tu sudah pastinya adalah salah lah sebab mereka buat maksiat kan. Dan ia juga akan mencalahkan nama mereka dan juga maruah keluarga mereka. Jadi itulah. Betul. Pasangan tu yang buat, tetapi keluarga dia orang pun terkena juga, kena judge, kena hina, kena tanggung malu juga. Okey, jadi perkara-perkara ni lazim sangatlah berlaku. Lagi-lagi zaman sekarang ni di mana zaman dah semakin maju kan, masing-masing dah ada teknologi telefon pintar sendiri. Jadi lagi-lagi dengan kemunculan aplikasi seperti cari jodoh, macam Tinder, lagi apa lagi? Omegle, Umi, banyak tahu. Bigo Live. Ada siapa-siapa yang pernah ada siapa yang pernah cuba ke? Alhamdulillah tak pernah. Tak pernah. Alhamdulillah, bagus. Alah, tapi macam sayang lah kalau ada boleh lah macam kita bagi pengalaman sikit kan. Okay, tapi tak apa. Okay, jadi perkara macam ni, penggunaan aplikasi macam ni macam agak bahaya sebab yalah mula-mula mesej, chat, lepas tu dah lama-lama sayang nak jumpa, lepas tu bila dah jumpa dah rapat main pegang-pegang pula kan, sebab mereka ingat dah couple nanti kahwin juga kan, so apa nak salah pegang yang akan jadi milik kita kan. Jadi lepas tu macam makin menjadi-jadilah pula kan. Jadi apakah pandangan korang terhadap aplikasi macam ni? Bagi saya macam aplikasi macam ni dia boleh membawa kepada keburukan dan kebaikan, tetapi ia bergantung kepada individu atau pengguna itu sendiri. Itu pendapat saya. Betul-betul. dia bergantung kepada pengguna jugalah, niat pengguna tu kan. Tapi macam merisaukan jugalah sebab zaman sekarang ni pun budak-budak dah ada telefon sendiri, umur 5 tahun pun dah pandai download, install macam-macam aplikasi. So risaulah kalau diorang akan download aplikasi cari jodoh macam ni kan, sebab sekarang pun dah ramai sangat orang, ramai kes pedofilia, jadi agak membimbangkan.
Jadi ibu bapa pun bertanggungjawablah untuk didik anak-anak memantau telefon pintar anak-anak kan, ajar apa yang baik apa yang tak baik di sisi agama, masuk anak ke sekolah agama untuk mendalami ilmu agama. Tapi tak boleh juga kan kita nak taruh semua beban kepada mak ayah kita kan, sebab yang besar, yang remaja dah dewasa pun macam gemar lagi main aplikasi, tengok benda-benda lucah yang boleh mendorong kepada perkara buruk seperti itu kan. Jadi kita sebagai remaja yang ataupun yang dah dewasa ni kenalah tahu batas kan. Lagi-lagi yang berpendidikan agama seperti yang Intan kata tadi, macam ada yang tak berpendidikan. Jadinya sangat pentinglah untuk ibu bapa dan remaja diri kita sendiri untuk jaga batas kita. Jadi apa lagi solusi yang mungkin boleh elakkan perkara seperti ini berlaku? Jadi bagi saya ibu bapa perlu menitik beratkan lagi tentang ilmu agama bagi anak-anak mereka lah. Macam pada zaman sekarang ni ibu bapa diorang lebih kepada untuk anak mereka. Diorang lebih ingin anak mereka mahir dalam bidang-bidang yang lain macam alat muzik, sukan. Tapi bila suruh anak mereka baca Al-Quran ke, mereka tak tahu. Bagi saya benda ni betul. Alat muzik itu akademik, kurikulum perlulah stabil. Jadi selain pelajaran, hobi mereka, kita juga perlu mengajar mereka membaca dan memahami Al-Quran. Betul. Baiklah, jadi Ibnu Qayyim beliau ada mengulas tentang hukuman bagi penzina. Berkata Allah telah mengkhususkan hukuman bagi pelaku zina dengan 3 perkara, iaitu pertama hukuman mati secara hina ataupun rejam bagi penzina, kemudian diringankan bagi yang belum bernikah dengan 2 jenis hukuman fizikal yakni dirotan 100 kali dan hukuman mental dengan diasingkan selama 1 tahun. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus menyebutkan larangan merasa kasihan terhadap penzina. Umumnya sifat kasihan diharuskan. Bahkan Allah Maha Pengasih, namun rasa kasihan ini tidak sewajarnya menghalang daripada menjalankan syariah Allah. Hal ini ditekankan kerana lazimnya orang lebih kasihan kepada penzina daripada pencuri, perompak, pemabuk dan sebagainya. Di samping itu, perbuatan zina boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja, termasuk orang kelas atasan yang mempunyai kedudukan tinggi yang menyebabkan orang yang menjalankan hukuman merasa enggan dan kasihan untuk menjalankan hukuman. Ketiga, Allah memerintahkan agar pelaksanaan hukuman zina disaksikan oleh orang mukmin dengan maksud menjadi pengajaran dan memberikan kesan positif bagi kebaikan umat. Jadi saya rasa itu sajalah untuk subtopik ini. Jadi sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Falah. Apa yang Falah sampaikan tadi sangat bermanfaat dan kita boleh gunakan untuk dibuat pengajaran. Okey, so jadi poin ketiga iaitu gangsterism. So makna gangsterism ataupun perkataan asalnya iaitu gang merupakan sebuah organisasi atau sekumpulan orang, tak kisahlah sama ada kenalan, kawan, keluarga, sekumpulan orang yang kita kenal yang ada ketua dan organisasi dalaman yang klaim ataupun tuntut sesebuah kawasan pengaruh dia. Okey, selalunya gangster ni terlibat dalam aktiviti yang tak sah dari segi undang-undang dan juga boleh jadi ganas. Apa-apa aktiviti dengan mereka boleh jadi keganasan. So contoh geng-geng yang sangat-sangat popular dalam dunia ialah Sicilian Mafia, Italian American Mafia, Yakuza, Colombian drug cartels dan lain-lain lagi. So sebab faktor terjadinya gangsterism dalam kalangan umat manusia ialah selalunya yang masuk geng ni mereka mahu acceptance ataupun penerimaan daripada orang lain. Sebab ini selalunya yang senang terdedah dengan gangsterism ni dia datang dari persekitaran yang tak kondusif, yang kurang dari segi sosial dan ekonomi. So dengan masuk geng, seseorang individu itu akan rasa macam, oh sekarang ni aku dalam geng, tak ada siapa yang boleh buat apa-apa dekat aku yang boleh membahayakan aku sebab aku dilindungi.
Yang tu cara pemikiran mereka. And then kes gang ni kalau kita tengok, kalau kita kaji balik, banyak tu di dekat kawasan yang low cost, kawasan yang tak cukup kemudahan. Dan social support lah kalau compare dengan kawasan-kawasan yang cukup syarat yang tu, maknanya dia polis tak cukup jaga, maknanya lepas tu kawasan sosial kawasan tersebut tak okey. So macam mana kita nak atasi gangsterism ni ialah salah satunya dengan menguatkan sistem sokongan, terutamanya daripada kalangan keluarga, ibu bapa, makcik, pakcik, ibu, siapa-siapa je lah yang daripada kalangan keluarga. Contohnya hadis Rasulullah yang bermaksud setiap anak yang dilahirkan itu seumpama kain putih, dan itu tanggungjawab ibu bapa untuk mewarnakan dan mencorakkannya, tak kisahlah dia Islam ke, dia Yahudi ke, dia siapa pun. Ibu bapa tanggungjawab ibu bapa. Jadi dia berdasarkan dengan macam yang saya cakap tadi, sistem sokongan daripada keluarga tu utamanya. Selain daripada sistem sokongan keluarga, sekolah pun mainkan peranan yang penting juga. Kalau kita tengok macam sekolah, kebanyakannya macam diskriminasikan pelajar-pelajar yang tak pandai dari segi akademik. Pelajar-pelajar kelas sains, kelas account, selalunya pelajar-pelajar tu yang disokong oleh cikgu-cikgu, manakala pelajar-pelajar kelas belakang yang selalu fail, yang selalu gagal dalam ujian peperiksaan, selalunya ditindas ataupun di-ignore lah oleh cikgu-cikgu dan siapa-siapa yang dekat sekolah, staf di sekolah. So bakat dia, kita pelajar ataupun manusia semua lain. Maybe dia tak okey dari segi pelajaran, tapi dari segi seni, daripada segi sukan, dia sangat berbakat. Dia ada bakat dalam kawasan yang lain. So sekolah kena mainkan peranan untuk ambil bakat-bakat yang pelajar-pelajar ni ada dan celahkan lagi, instead of macam tolak tepi sebab akademik tak okey. Sebab benda tu akan menimbulkan perasaan dendam dalam kalangan para pelajar ni. Betul. Bila pelajar berdendam dengan sekolah, pelajar stop sekolah. Lepas tu bila pelajar stop sekolah, gangster-gangster ni akan masukkan pelajar-pelajar yang tak ada pelajaran ni ke dalam gang. Okay, dan disebabkan oleh itulah pelajar-pelajar ni terlibat dalam gejala gangsterism. Dan apa puncanya? Ada banyak punca, iaitu yang pertamanya adalah disebabkan oleh mereka tahu mereka ni adalah pelajar yang belakang. Mereka mungkin nakal tapi mereka tak jahat. Mungkin disebabkan oleh mereka tidak dapat perhatian yang mencukupi daripada kedua ibu bapa mereka, dan juga dipandang remeh oleh rakan-rakan yang bijak, yang pandai daripada mereka, dan juga mungkin guru-guru tidak memandang mereka sebagai murid yang akan berjaya pada masa akan datang. Dan disebabkan inilah prejudis-prejudis yang berada di persekitaran mereka inilah yang membuatkan mereka berasa dendam. Betul. Anis? Saya macam apa yang awak cakap tadi, benda tu semua betul. Sebab kita sebagai manusia, kita bergantung dekat orang lain. Yang tu memang manusia, kita kena bergantung dekat orang lain juga macam mana pun. Jadi kita banyak terikut dengan kawasan-kawasan kita, persekitaran kita. Kalau persekitaran kita tak okey, kita memang akan jadi tak okey. Akan ada masalah dengan kita sendiri. Kalau persekitaran kita okey, ibu bapa kita bagus, kita punya kita berpelajaran apa semua, kita insya-Allah akan jadi okey. Jadi dengan itu saya nak simpulkan bahawa gejala gangsterism ni sangat-sangat membahayakan. Bukan kepada diri kita saja tapi kepada semua masyarakat, semua ahli masyarakat. Sebab dia boleh melibatkan nyawa semua orang. Jadi insya-Allah kita akan membantu lagi. Kita dapat cegah dan kita dapat lawan gejala ni dengan menolong, dengan memberi perhatian yang banyak kepada ahli-ahli pelajar, sebab mereka yang muda, mereka akan jadi masa depan kita. Jadi kalau kita target dan masa depan kita okey, kalau kita target ahli pelajar yang akan jadi masa depan kita, kalau dia orang okey, masa depan kita pun akan okey insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada saya tentang gangsterism. Terima kasih. Baiklah, bergerak kepada subtopik yang terakhir, iaitu rasuah dan juga dusta. Jadi sebelum saya lebarkan lagi perbincangan ini untuk dijawab, marilah kita faham terlebih dahulu apakah itu rasuah.
Rasuah ini boleh ditakrifkan sebagai penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Contohnya, wang, hadiah, bonus, perkhidmatan, diskaun dan juga yang lain-lain. Jadi, firman Allah Subhanahu Wa Taala dia yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu iaitu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Dan Allah juga telah mengeluarkan dalil mengatakan berdosa besarlah orang itu sekiranya dia melakukan rasuah. Dan sejak kebelakangan ini sering diperkatakan mengenai isu rasuah, khususnya di Malaysia. Dan juga ada statistik mengatakan Malaysia juga berada di antara negara-negara yang tinggi jumlah rasuahnya. Dan sebenarnya pada zaman moden ini tiada negara yang terkecuali daripada masalah rasuah. Dan pelbagai faktor yang merupakan penyebab diketengahkan oleh pelbagai pihak mengenai isu rasuah ini dan juga dusta. Dan antara faktor penyebabnya ialah masalah kenaikan kos hari hidup, gaji yang tidak diterima setimpal dengan kerja dan juga persekitaran ekonomi semasa serta masalah kelembapan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia khususnya pada zaman COVID-19 ini. Jadi antara langkah-langkah komprehensif yang boleh diambil bagi membasmi masalah rasuah dalam negara adalah kita boleh mengambil langkah komprehensif yang meliputi semua sudut. Antara langkah yang perlu diambil untuk mengatasi gejala rasuah ini ialah dengan menguatkuasakan lagi undang-undang dan hukuman yang berkaitan dengan isu rasuah seperti Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, Akta 694. Dan juga hukuman yang berat perlu dijatuhi kepada pesalah rasuah agar mereka serik untuk melakukan jenayah rasuah serta dapat menjadi pengajaran kepada masyarakat umum. Jadi, apakah hukuman berat yang patut dikenakan kepada pesalah-pesalah rasuah ini? Jadi pada pendapat saya, hukuman yang patut dikenakan ialah dari segi wang ringgit yang banyak serta juga dan juga penjara. Sebab tapi perlu dijalankan secara adil lah, sebab kalau kita tengok sekarang ni even orang-orang yang kaya, orang-orang yang berada, even dia orang terlibat dengan rasuah tapi kadang mereka sekadar bayar dan dilepaskan. Manakala orang-orang yang orang berkemampuan ni mereka dikenakan jumlah dan denda yang sama. Tetapi jika mereka tidak tapi mereka tidak diberi peluang sebagaimana orang-orang yang berada diberi peluang. Betul apa yang diperkatakan oleh Intan tadi. Dan menerusi langkah ini juga seluruh anggota masyarakat akan sedar bahayanya kesan aktiviti rasuah ini. Usaha galakan juga harus diberikan kepada individu serta masyarakat umum yang ingin tampil membantu. Pihak kerajaan juga perlu sentiasa memastikan segala akta berkaitan dapat membantu golongan yang terbabit dan juga tampil membantu dan menyalurkan segala maklumat berkaitan dengan kesalahan rasuah tanpa rasa takut serta menghadapi masalah sampingan. Tidak kira itu adalah kawan kita, keluarga kita, kita perlu tampil ke hadapan kerana perbuatan yang dilakukan itu adalah salah. Dan selain daripada aspek penguatkuasaan undang-undang, pendedahan awal mengenai kesalahan serta kesan negatif rasuah perlu disemai dalam kalangan murid. Generasi muda yang dididik perlu membenci gejala rasuah ini dan mereka juga akan lebih bersikap telus, jujur, amanah ketika menjalankan tugas mereka apabila dewasa kelak. Dan bagi mengatasi masalah kos hari hidup yang semakin meningkat serta faktor utama yang sering diperkatakan ramai pihak sebagai punca berlakunya rasuah khususnya pada musim COVID ini, pihak kerajaan perlu menimbang dengan serius dan mengambil perkara ini dengan serius mengenai kenaikan gaji pekerja di Malaysia. Dan perlu juga difikirkan oleh majikan pihak swasta, penetapan gaji minimum juga perlu dilihat kembali kerana perlu disejajarkan dalam persekitaran ekonomi. Dan kesimpulannya, kerajaan maupun masyarakat perlu berganding bahu membanteras gejala rasuah ini agar imej negara sentiasa bersih. Ini akan menjadikan ekonomi negara kita bertambah maju
dan melahirkan sebuah masyarakat yang hidup aman, sejahtera serta bebas rasuah. Jadi kebanyakan punca rasuah juga berlaku disebabkan oleh faktor individu itu sendiri. Itu masalah sosial peribadi juga adalah masalah yang sukar untuk ditangani. Kelemahan sifat peribadi ini berlaku disebabkan kurangnya iman serta jati diri dalam diri individu terbabit. Dan juga sesetengah individu yang bersikap tamak dan ingin cepat kaya biasanya akan mengambil jalan mudah seperti rasuah. Dengan menerima suapan kerana mereka sudah kehilangan sifat jujur, amanah dan juga kawalan terhadap diri sendiri. Dan selain kelemahan sifat peribadi, kurangnya pegangan serta didikan agama juga menyebabkan timbulnya masalah rasuah dan juga dusta. Masalah ini juga memberi pelbagai kesan kepada negara, masyarakat dan juga individu itu sendiri. Dan ia juga akan menjejaskan kecekapan pentadbiran sesebuah negara, seterusnya menyebabkan negara berada dalam keadaan kucak-kacir. Jadi itu adalah 4 subtopik yang diperbincangkan oleh kami semua, iaitu masalah penggunaan barang yang terlarang, berhalwat, gangsterism dan juga rasuah. Dan berdasarkan pada keempat-empat subtopik itu, jelas sekali bahawa isu keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat kita merupakan isu yang nyata dan sangat membimbangkan. Ia juga boleh meruntuhkan masyarakat yang wujud pada hari ini. Dengan itu, langkah-langkah yang holistik dan menyeluruh perlu diambil dengan segera. Dan memandangkan kedudukan akhlak adalah sangat penting terhadap individu itu, maka setiap ahli masyarakat Islam mestilah mengambil pelbagai langkah yang perlu untuk memastikan tahap penghayatan akhlak yang tinggi dalam kalangan masyarakat dan seterusnya membasmi semua bentuk keruntuhan akhlak. Akan tetapi masalah keruntuhan moral ni bukan sahaja empat benda tadi yang kami cakap, tetapi sebenarnya banyak lagi daripada orang kata masalah keruntuhan moral ni, tapi kami lebih tekankan kepada yang lebih banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Dengan itu kami berharap bahawa maklumat yang dikongsikan dalam video ini dapat diterima dengan cara yang baik dan dibuat pengajaran. Sekian itu sahaja daripada kami. Jadi minta maaf jika ada salah silap, yang buruk datang daripada kami dan yang baik datang daripada Allah. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.